with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita di rumah sewa baru sebenarnya. Video yang lepas kamu lupa nak bagi tahu. Alhamdulillah rezeki sebab rumah sewa yang lama tu dia macam ada sesuatu yang tidak boleh diceritakan di sini ataupun tidak boleh diceritakan lagi buat masa sekarang. Sebab rumah tu kan dia macam depan dia hutan. Banyak monyet dia. bukan itu isu dia. Adalah something yang kamu akan ceritakan next time. Doakan semoga rumah baru ni baik-baik saja. Amin. Anyway, hari ni kamu ada cerita seram daripada salah seorang subscriber kamu yang dulu seorang bekas student dekat asrama Felda. Dan kamu yakin sebelum korang tekan video ni mesti korang dah baca dulu tajuk dia. Quarter Nurse. Apakah kaitan quarter nurse dengan asrama yang kamu nak ceritakan kejap lagi? Cerita dia memang agak macam wow, tragis. Tak ada tragis. Dia macam tragis tapi dia macam seram dan dia macam sedih. I don't know lah nak cerita macam mana tapi cerita ni memang eksklusif kamu rasa. Thank you sangat kepada yang kongsikan kisah ni. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, korang dah ready? Pasang earphone, tutup mata dan dengar kisah seram hari ini. Wah, boleh jadi DJ pula dah. So, kisah hari ni daripada subscriber Kama. Nini bukan nama sebenar. Nini ni Kama yang bagi nama dia, tapi dia cakap jangan dedahkan nama sebenar dia. So, Nini seorang bekas pelajar asrama Felda macam yang Kama cakap tadi. Dan ini kisah seram yang berlaku dalam asrama dia. Yang sebenarnya ada kisah silam, ada sesuatu yang telah terbina sebelum menjadi sebuah asrama sekolah. Dan tambahan pula, Nini ni hijab dia terbuka sebabkan daripada keturunan ayah dia. Ayah dia memang pandai berubat. So, macam-macam benda lah sebenarnya Nini ni pernah nampak dalam asrama tu sejak hari pertama lagi dia menjejakkan kaki dia dekat sekolah tu. So, cerita dia bermula masa Nini tingkatan 1. Masa tu first time mak ayah Nini hantar Nini ke asrama tu. Dan masa pertama kali dia masuk tu lah dia dah dapat rasa aura yang berat tau. Kamu rasa lah kan, so far yang kamu dah pernah baca daripada pengalaman-pengalaman subscriber kamu yang lain, siapa yang hijab dia terbuka, dia boleh nampak apa semua, boleh rasa. Kamu rasa diorang faham bila kamu sebut aura. Sebab kamu cakap aura ni pun, kamu tak faham. Like, kamu faham aura tu apa, tapi macam kita tak dapat nak imagine, tak dapat nak bayang sebab kamu tak pernah rasa benda tu. Tapi kamu rasa orang-orang macam ni kan, kalangan diorang faham apa maksud diorang dapat rasa aura tu berat. So Nini buat tak tahu je lah bila dia rasa macam tu kan. Masa nak angkat-angkat barang, baju-baju dia luggage apa semua tu, diorang masuklah bilik Nini. Tapi mata Nini ni menilau je tengok kiri kanan. Dia pandang ke arah tempat-tempat yang kosong, yang tak ada orang lalu. Dan mak Nini perasan benda ni. Mak Nini perasan yang Nini dah start berkelakuan pelik dan macam dalam ketakutan pun ada. So masa nak balik tu, mak Nini tanyalah, Nini okey ke tak? Nampak apa? Sebab mak ayah dia memang dah tahulah Nini ni macam mana. Memang selalu nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Lepas tu Nini cakap, kakak nampak ramai nurse lalu lalang. Lepas tu mak bapak dia macam pandang each other kan. Tak apalah. Ni, jangan lupa baca Yasin, baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Banyaklah mak ayah dia pesan dekat Nini ni untuk kuatkan pendinding anak dia kan. Sebab mak bapak dia tahu Nini ni macam mana. Dan Nini kata kan, first nurse yang dia nampak tu cantik sangat. Tapi style baju dia apa semua tu nampak macam orang yang lama-lama. Macam orang dulu-dulu. Dan Nini tahu dah yang tu sebenarnya bukan orang, bukan manusia. Sebab tu kan asrama, mana datang pula nurse yang beruniform macam tu dengan siap ada topi nurse lagi dekat atas kepala tu. So daripada situ Nini macam dah syak yang tu bukan manusia, apa yang dia nampak tu. Lepas tu masa Nini nak masuk bilik dia,
Dia nampak nurse yang sama tadi, tapi tiba-tiba muka dia cantik tu berubah menjadi buruk sangat, hodoh sangat. Dia just berdiri je sebelah toilet tu. Lepas tu ada satu hari ni, roommate dia dalam 5 orang tengah bercerita tau, pasal pengalaman seram masing-masing. Bilik dia ada dalam 6 orang, termasuk Nini. So yang bercerita tu semua 5 orang. Katil diorang semua double decker. Dalam masa tu malam-malam, berani pula diorang ni pergi bercerita kisah seram dekat asrama tu kan. Tapi walaupun Nini ni yang dah selalu nampak benda-benda tu boleh katakan dah biasa kan, tapi dia pun tak berani tau nak join diorang cerita seram malam-malam macam tu. Sekali esok paginya, seorang roommate dia ni menggigil ketakutan sampai tak nak pergi kelas. Semua orang tanya kenapa, tapi dia macam takut tau, macam tak nak buka mulut. Tiba-tiba roommate dia lagi seorang ni bercakap, kau kena kacau juga ke malam tadi? Sudah. So dia katalah, aku ingatkan aku seorang je yang kena. Sebab malam tadi, lepas kita semua cerita benda seram, kan kita tutup lampu pukul 12 malam. So lepas tu semua orang terus masuk tidur kan. Tapi aku dengar korang semua masih berborak lagi weh. Lepas tu dia katalah, dia dengar macam suara orang tengah berborak, tapi dia tutup je mata, tak buka sebab dia tengah ngantuk sangat waktu tu. Tapi serius dia dengar suara seorang-seorang. Dia sebutlah nama seorang-seorang roommate dia yang lain tu. And tiba-tiba dia dah tertidur. Kemudian pukul 2 pagi, dia terjaga balik. And then dia tengok jam sebab dia terdengar suara perempuan menangis. Mula-mula tak dengar sangat, tapi makin lama makin jelas. So dia terus je baca ayat kursi dalam hati sambil pejam mata. After that dia kena tindih. Sekejap kita turunkan sikit kamera. Gitu. So lepas dia kena tindih tu memang badan dia tak boleh nak gerak apa semualah. Lepas tu kawan dia yang menggigil ketakutan tadi cakap, oh aku pula dengar benda lain. Sudah weh, yang orang lain yang menggigil ketakutan tadi tu, dia nak pergi tandas malam-malam. Dah tak tahan sangat lah nak terkucil tu kan. Tapi masa tu dia tak tahu sekarang dah pukul berapa. Sebab dia bangun dia tak tengok jam. Dia tidur dekat katil yang bahagian atas kan, ada double decker kan. So dia tidur kat belah atas. Jadi dia kejutkanlah kawan dia yang tidur dekat katil bawah tu. Nak suruh teman lah. Kejut. Kawan dia macam ngantuk gila. Kawan dia pusing badan menghadap ke arah dinding. So dia rasa bersalah lah nak kejut kawan dia yang tengah ngantuk sangat tu. Jadi disebabkan tak tahan punya pasal, dia pergi juga gagahkan diri seorang-seorang pergi masuk toilet tu. Tiba-tiba sampai je di depan toilet tu, kawan dia yang dia nak kejutkan tadi tu ada dalam toilet tu tengah basuh tangan dekat sinki. Kawan dia yang dia cuba nak kejutkan tadi tu. So perempuan ni macam dah terkaku depan toilet tu, pandang kawan dia. And then kawan dia yang tengah basuh tangan tadi tu slow toleh ke arah dia. And then dia cakap, nak teman ke? Kenapa lah korang ni zaman sekolah baru form 1 dah kena macam-macam weh. Nasib baiklah aku tak masuk asrama. So terus tak jadi nak terkencing member. Dia lari masuk bilik and selubung terus dengan selimut. Sebab itulah bangun-bangun subuh tu orang nampak dia macam menggigil ketakutan dengan selimut. That's why. Sejak daripada tu orang dah tak berani lah nak cerita seram ramai-ramai malam macam tu kan. Bertaubat lah masing-masing. Dan lepas daripada tu, macam-macam cerita seram diorang dengar berpasing-pasing dari student ke student. Sampailah satu hari ni, diorang dah nak masuk peperiksaan akhir tau. Nini kata memang ramai tak balik rumah sebab diorang nak study group dengan kawan-kawan lah untuk peperiksaan akhir ni. Dan time ni lah berlaku histeria beramai-ramai dekat asrama tu. Nini kata sebab time tu stres belajar, ramai orang tengah stres. Dan time tu lah benda tu datang untuk mengganggu. Tapi Nini tak tahu sangat apa yang terjadi dengan histeria beramai-ramai tu. Sebab benda tu berlaku dekat blok lain, bukan dekat blok Nini. Tapi memang dengar jeritan suara student-student yang kena histeria tu sampai ke blok Nini tau. Korang bayangkan betapa seramnya suasana waktu tu. Kita dengar suara orang menjerit, menangis. Tapi Nini ada dengar-dengar diorang kata ada satu bilik kosong dekat tingkat 4 atas sekali. Bilik tu berkunci, tapi macam-macam bunyi lah orang dengar dari bilik tu. Kadang-kadang bunyi kipas terbuka. Kipas terbuka tu macam bunyi kipas tu dah berkarat tau. Bunyi tangisan, bunyi orang menyanyi. Jadi bilik ni dikatakan keras. Dan bilik kosong yang berkunci ni ada dekat blok yang kena histeria tu. So diorang kata punca histeria ni sebenarnya sebab ada seorang student, dia pergi buat video dekat depan bilik tu malam-malam. Tiba-tiba dia ternampak sosok lain
dalam handphone dia. And dia terus menjerit dan kena histeria. So, Nini dengar dia cerita daripada student-student kan. Dia rasa curious. Jadi, dia pun pergi ke blok tu untuk tengok. Masa dia naik tingkat 4 tu, dia dah rasa aura negatif. Dan sampai je depan bilik kosong tu, aura tu makin berat. Sampai kan dia meremang tau. Bulu roma dia naik. Tapi dia tak nampak apa-apa. Disebabkan rasa tak sedap hati tu, dia terus turun ke bawah. Dan daripada situ dia tahulah. So betul lah apa student-student ni cakap. Bilik yang kunci tu memang keras. Sebabkan dia dapat rasa aura tu makin berat. Dah sampai bawah, tiba-tiba dia berselisih dengan seorang kakak ni. Tapi akak tu pakai baju nurse lagi kurang. Akak tu naik ke atas. Baju dia ada darah. So Nini terkejut sebab sah yang dia nampak tu bukan manusia. Tapi muka dia tu tak boleh nak buat tak nampak benda tu tau. Sebab dia memang terkejut nampak darah macam tu kan. Sampai rasa nak jerit dia punya terkejut tu. Sekali Nini pusing belakang tengok nurse tu dah tak ada, hilang. Nini terus baca ayat Al-Quran sebagai pendinding sampailah dia tiba dekat dia punya asrama kat bilik dia lah. And malam tu korang lepas solat maghrib, roommate Nini tegur Nini sebab Nini dari tadi bercangkung atas kerusi dia sambil termenung dekat luar tingkap. So dia tanya Nini, kau boleh solat tak ni? Tiba-tiba Nini pandang dia, mata dia dah merah, gaya tangan dia dah pelik dan duduk pun macam gaya beruk kawan dia cakap. Rupa-rupanya malam tu Nini kena rasuk. So roommate dia semua panik sebab semua penakut and diorang terus panggil warden asrama. Warden tu pula terus call parents Nini. And time kena rasuk tu, Nini banyak termenung kat tingkap. Kawan dia ada try baca Yasin kan. Tapi Nini tak bergerak. Dia diam je. Tiba-tiba dia pandang kawan dia tengah baca Yasin tu. And dia cakap, dia suruh kawan yang tengah baca Yasin tu diam. And then semua orang dah tergetar-getar kan. And then sampailah warden ke bilik tu. Warden pun seram tengok Nini tengah bercangkung macam tu. So warden tu terus jerit, keluar kau, jangan kacau dia. Nini pusing belakang, tengok warden tu, dia kata, ni tempat aku. Lepas tu warden jadi seram. Warden tu perempuan. Dia tunggu je parents Nini sampai. Sebab ayah Nini kata, ayah Nini boleh ubatkan anak dia kan. Beberapa minit lepas tu, ayah dia sampai. Masuk-masuk terus baca ayat-ayat lah kan. And then dia bagi air Yasin, suruh Nini minum. Dia paksalah Nini minum. And then Nini muntahkan balik air tu. Ayah dia kata, ya, kau nak apa dari anak aku? Kenapa kacau budak-budak ni? Lepas tu benda tu jawab, aku sedih. And then ayah Nini ni ceramah kat benda yang rasuk anak dia tu. Dia tanyalah, kau Islam ke tidak? And then benda tu jawab, Islam. Lepas tu lagi lah ayah dia mengamuk, kalau Islam kenapa buat macam ni? Masuk badan orang sesuka hati. Tapi disebabkan dah malam, ayah Nini ni tak nak lama-lama. So dia terus suruh benda yang dalam badan anak dia tu keluar. And then ayah dia terus buat pendinding dekat bilik tu dan bawa Nini balik untuk teruskan berubat. Balik tu kan, lepas Nini dah okey, semua dia dah sedar. Nini katalah masa dia kena rasuk tu, dia macam separa sedar tau. Dan dia asyik rasa nak nangis je. Dia rasa sedih sangat. Tu yang ayah dia kata, memang benda tu ada kata dia sedih. Tapi tak tahulah kenapa kan. Tiba-tiba mak Nini kata ada jiran dekat area asrama tu sempat berborak dengan mak dia. Dia kata dulu asrama tu sebenarnya quarters nurse, tempat tinggal nurse-nurse. Tempat tinggal nurse-nurse kerajaan lah kan. Lepas tu tak tahu kenapa quarters tu ditinggalkan, dah tak ada orang duduk dan tak tahu sama ada sebenarnya nurse-nurse tu telah dipindahkan ke quarters lain atau apa benda. Tapi lama sangat bangunan tu ditinggalkan, bertahun-tahun. Sampai kan kalau korang lalu tu, nampak macam bangunan berhantu tau. Sebab dah lama dan dah buruk. Selepas beberapa tahun, dalam 5 ataupun lebih, Nini kata semua kejiranan dekat situ terkejut sebab dah jadi asrama Felda. Ada yang macam tertanya-tanya, tak nak robohkan ke tempat ni? Jadi tempat apalah nanti dekat sini. Tiba-tiba jadi asrama sekolah. So bertambah seram lah kan. Lepas tu ada dengar-dengar lah, dulu ada seorang nurse ni pernah bunuh diri. Bilik tu memang bilik nurse yang bunuh diri tu memang boleh nampak setiap kali lalu dekat situ. Dia ada tingkap tapi tak ada langsir. Sebab ada orang pernah cakap kalau lalu situ nampak tali gantung lah. Dari tingkap tu nampak orang tengah berdiri lah. Sebab bilik tu memang dekat dengan tepi jalan raya. Tepi jalan raya tu memang banyak kereta lah lalu lalang kat situ. Katanya nurse tu bunuh diri sebab stres bekerja.
So wallahualam, sebab cerita ni mak dia kata mulut ke mulut kan, kita tak tahu sejauh mana kebenaran tu. So Nini syak bilik aras 4 yang dikunci tu entah-entah bilik nurse yang mati bunuh diri tu. Wallahualam. So lepas seminggu Nini masuk asrama macam biasa. Semua kawan-kawan dia tanya apa berlaku kan, tapi Nini tak pernah cerita kat siapa-siapa sebab takut orang tak percaya. Jadi sepanjang kat asrama tu sampailah dia tingkatan 5, memang macam-macam berlaku sebenarnya, sampaikan dia rasa tak sabar nak habis sekolah just sebab tak nak hadap benda tu lagi. So itu sajalah cerita hari ini. Thank you Nini sebab aku sudi berkongsi cerita, and thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Kamu nak pergi angkat jemuran. Bye bye.